Stop it! Stop it! Stop it! Hai, korang bersama dengan aku Fahim untuk video Jedasat di Aksis untuk segmen Sembang Beberan. Bersama dengan aku hari ini adalah Botak Nazrin untuk berbincang mengenai siri TV WandaVision, iaitu siri TV pertama Marvel Studios yang berkaitan secara terus dalam filem-filem akan datang Marvel Cinematic Universe. So hari tu aku dah buat review aku dah cakap pasal opinion aku dan aku dah bagi skor aku 8/10. Sekarang kita dengar lah opinion-opinion daripada dua editor kita yang lain. Kita mulakan dengan OB tu ataupun Botak. Botak Botak orang yang suka untuk diimpress. Dan saya mulakan dengan surface dulu. Saya rasa 8 itu adalah sedikit tinggi. Saya mungkin akan letakkan lebih kurang 7 lah. 7, okay. Saya katakan begitu pasal ia dimulakan dengan beberapa episod yang sangat perlahan, kemudian dia naik secara mencanak dekat tengah-tengah, sangat tertarik, dan kemudian diakhiri dengan beberapa episod yang saya rasakan tidak memenuhi apa yang saya expect. Saya katakan begini sebab kita tengok apa yang MCU buat dalam 20 filem kan. 23 filem. Memang ada trough apa semua, tapi sekurang-kurangnya ending untuk sampai phase 3 itu dengan endgame tu dia punya ending memang macam dengan fan service semua kan. I was expecting the same thing. 9 episode dengan ending yang akan macam wow, I can't wait for the next movie. Tapi saya tak rasakan itu berlaku dan membuatkan saya macam jadi, dan sebab itulah kita hanya boleh bagi 7 pasal the expectation was so high. Saya yang sendiri meletakkan expectation yang terlalu tinggi dan apabila tidak sampai expectation tersebut, saya jadi kecewa dan jadilah. Jadi macam kata baik dan buruk tu sebenarnya bergantung pada expectation. Betul. Saya sendiri silap lah sebenarnya. Kita pergi baca fan teori macam wow. Okay, kenapa? So aku punya opinion of the show is just that a bit macam mix of OB dengan Fahim. Pasal in a sense that the first few episodes, yang 3 episode awal yang dia reference balik to the 60s, 70s and 80s punya era tu, macam tak faham apa point dia. Even towards the end of the show pun kita tak faham sangat kenapa dia guna konsep sitcom era zaman tu. Memang dia tak explain. It's just kita tahu memang dia nak try cuba rebuild that aesthetic daripada 60-an sehingga ke 80-an, 90-an. And kita boleh dapat yang aku banyak suka ialah reference kepada filem-filem dan juga siri Marvel yang sebelum ni. Betul. That is for me the best part. Aku tak baca OB, aku tak baca fan theory, tak baca apa spoilers semua. Aku memang totally out pasal aku come in with zero expectations. And just understanding bahawa ini adalah technically sambungan daripada MCU, the third phase, nak masuk fasa keempat. Betul. Cuma aku agree dengan OB that towards the end of the show, episode 8 dengan episode 9, banyak 3D effects cantik. Dia punya editing, dia punya camera work dia fantastic. Endgame level lah. Tapi ending dia memang betul, dia tak bikin disappointing tau. Pasal kita ingat bahawa dia punya actors dia ada cakap akan ada cameo level macam Mandalorian. Tapi kita tunggu sampai episode 9. Adakah dia cakap yang cameo level Mandalorian tu ialah Quicksilver, ataupun towards the end bila kita sedar bahawa dia selama ni dia bukan Scarlet Witch, dia hanya Wanda Maximoff. So but either way macam aku rasa kita akan explain juga pun yang pasal Quicksilver ni, because itu kita agak ni. Tapi yes, basically it started off okay. Pertengahan dia macam Obi cakap memang fantastic. Dia punya plot dia memang terus naik menggunung. But execution at the end tu macam okay. Sangat very un-Marvel-like dan boleh saya ada tweet dan saya katakan dia punya ending tu lebih menghampiri CW. Betul. It's more a CW story with MCU budget. Betul. Bila OB cakap pasal the CW, kita tak nafikan lah yang Marvel akan cuba ikut style CW sebab CW dah buktikan dunia Arrowverse tu dan melalui siri TV menjadi, and dia orang sukses. Tolong jangan jadi Arrowverse lah. Tapi dia orang sukses sebabkan dia orang pandai bawa cameo and dia punya storyline. Tapi yang tak best dengan Arrowverse ni sebab cara dia introduce karakter and cara dia beri kejutan tu. So bila Marvel cuba buat cara the CW, dia memang rasa agak ini bukan first time kot Marvel buat filem ataupun drama macam ni. Tapi come on lah, kenapa nak ikut
studio yang tengah bajet rendah. Yeah, but itulah, that's the weird thing kan. Pasal kita tahu Marvel technically sebelum ni dia dah bekerjasama dengan Netflix di mana diorang dah buat macam Luke Daredevil. Cage, Daredevil, di mana awesome gila. even though macam cerita dia habis tergantung tak tamat betul-betul. But memang kita tahu at the end of every kita season puas. of every show memang puas hati. That's the weird thing. Pasal macam yes, this is Marvel Studios punya first TV series. But at the same time it's like macam korang you've done this before. Korang dapat benda ni kan. So macam kenapa tak just tiru that formula and up the budget, make something very similar to that. Dia yang aku sakit hati bila dia cakap yang cameo level Mandalorian tu adalah dulu dalam Mandalorian adalah Mike Hamill the cameo. Kita dah tengok semua interview. Paul Bettany cakap ada satu cameo yang gila-gila hebat. Dan Kevin Feige dah cakap cerita ni berkaitan dengan Doctor Strange. So semua orang expect the cameo is Doctor Strange. But then the cameo is a White Vision. Diri dia sendiri. Orang tanya, itu ke cameo dia? that is a cameo. Orang tanya Paul Bettany, who's the cameo? I always want to work with the guy. Paul Bettany tengah cakap pasal diri sendiri. Macam aduh. Cakap pasal cameo, mestilah kita nak sentuh pasal Ralph Bonner. nama tu sendiri. Evan Peters dalam WandaVision. So kita semua kenal Evan Peters is one of the most favorite character dalam dunia X-Men sebagai Quicksilver, aka Peter Maximoff. Tapi dalam WandaVision nama dia adalah Pietro Maximoff. So dan orang assume dia adalah another Quicksilver from another dimension. And orang juga assume dia adalah satu kata bayangan Wanda, sebab Wanda kan adalah Nexus being. So orang assume mungkin dia guna kuasa dia ambil dunia lain ke, dia morph muka ke apa semua. Tapi apa yang Marvel buat dalam dengan Cik Bonner adalah macam Iron Man 3 kepada Mandarin. Itulah bila dia finally cakap kan what exactly dia punya watak kan, macam like ni Mandarin ni kenapa? Dia kita semula the whole Mandarin thing yang saya rasa kan the weakest apa, kita ada level M. Night Shyamalan punya plot twist. Ini macam plot twist drama drama Samarinda buku 7 macam what is this man? Tak ada sebab Iron Man 3 jadi tak best sebabkan that twist. Dan dah tahu benda tu fail, dia bawa balik kat sini. Orang ingat benda ni kan kelakar. But adalah kat fan-fan dekat luar sana dia orang backup mungkin watak inilah yang saksi yang hilang yang Jimmy Woo cari tu. Mungkin dia betul-betul dah pergi ke multiverse ke dan Jimmy jumpa jadi witness protection ke, tak tahu lagi. But then Evan Peters pun sendiri cakap I don't know anything about this. Dia hanya shoot bahagian yang dia tahu je. Dia sebabkan Evan Peters pertama kali masuk dalam MCU. So mungkin studio Marvel Studio tak percaya dia dari full script ke apa. Mungkin dia hanya baca part dia je. So mungkin tu je yang dia tahu. Sebab dia sendiri tergelak dengan nama Bonner tu. Tu mungkin sebab Jimmy Woo bagi nama dia tu ke. So aku expect bila dia punya watak actually gets finally orang tahu apa watak sebenar dia. Aku assume that macam dia punya plot twist at the end penghujung ialah macam dia tie in dengan another universe ataupun tie in dengan X-Men or betul. Something like that lah kan. So aku macam okay this is a fake, tapi takkan is Marvel seriously fikir dia orang fikir yang the same plot orang akan terima the same plot yang diguna untuk The Mandarin for this particular ni. Especially since kalau kita fikir balik pun towards at the end of WandaVision banyak tie-in kepada siri-siri lain yang kita nampak kan. So that was macam aku expect okay lah, never mind, dia dah buat macam ni, aku expect macam mungkin pasal Marvel suka buat all this mid credits punya but macam bila dah tengok through everything macam like man this is so disappointing. Betul, missed opportunity lah. Bagi aku disappointing yang paling besar ialah bagi orang yang tak ada langsung any pengetahuan tentang komik. Bagi aku kekuatan MCU ialah dia langsung tidak ada connection dengan komik. Everything is start. Pasal ingat masa dia kata kita akan ada Civil War, banyak orang ingatkan kita akan dapat Civil War punya storyline daripada komik yang memang very famous. Dan bagi orang yang dah lama, aku baca komik. Aku baca komik masa aku teenager, tapi aku stop sometime around 2001 pasal komik dah ini mahal sangat. So
aku tak tahu everything sangat about Marvel pasal I'm an image guy. Image dengan DC, tak baca Marvel sangat. Kekuatan MCU ialah memperkenalkan watak-watak, dia orang punya watak tu. Everything is fleshed out, dia tell every character. So even kalau tak baca komik sekalipun, kita tahu. Kita tahu everything. Macam even though kalau orang yang baca komik cakap no, it's different from comic. I don't care. This is MCU. Okay, fine. Tapi dalam WandaVision dia ada memperkenalkan beberapa watak dan juga beberapa orang kata McGuffin macam apa The Darkness, apa nama Agnes. Tak bukan nama benda tu Dark Hole, yeah. Dark Hole dan ada macam benda yang The Book of the Damned. Macam apa ni? Pasal aku tak baca. Aku tak pernah baca. So patut the only way untuk aku tahu benda ni ialah dengan baca supplemental macam kata kena pergi comic book punya apa ke. Dan ini tak berlaku sebelum ni pada MCU. Dia mengingatkan aku macam last year aku tengok Tenet. Orang kata cerita ni best sebenarnya tapi kalau kau kena pergi ni. When orang kena explain benda tu dalam satu video, kena buat CG apa semua, I think you fail as a storyteller. Bagi storyteller dan sebagai showrunner dia tak tahu, okay, kita realise MCU punya fan bukan comic readers. Betul. Macam kalau kau tengok Dokurabu aku tu satu, dia kata memang film are making billions now, tapi kedai komik dekat mereka mati dengan jumlah banyak. Daripada 3,000 sekarang down to 1,000 in a decade. Dia tanya apa jadi? Pasal komik dan movie adalah benda yang berbeza. Someone can walk into a shop, cakap I want to read about Civil War. The moment you give them the book, dia kata ni lain siap. Betul. Dan ini yang berlaku. Dan bila WandaVision gagal untuk memberi latar belakang yang secukupnya dalam 9 episod, how can you not explain something dalam 6 hours? Padahal banyak filem before dia boleh tunjuk kan. Kita boleh, jadi itu yang bagi aku the most disappointing part is aku yang go in empty juga, harap dia akan explain everything, but I never get the answer. Dan itulah sangat what is that whole Agatha Agnes. Masa dia kata Agatha Agnes, orang yang kat Twitter cakap Agatha Agnes, aku macam siapa? What's the big deal? Dan itu masalah dia. Unless dia beritahu what's the big deal, aku don't get it. Itu yang itu aku borak dengan Nazrin itu. Kita kalau yang tak baca komik ataupun yang tak tahu anything about komik, memang tak akan tahu. Sebab dia tak explain pun mana datang Agatha Agnes dan kenapa tiba-tiba dia nak masuk MCU. Yang kita tahu dia hanyalah seorang ahli sihir zaman dulu yang ikut zaman apa, Salem, exactly macam classic story lah kan. But yang aku tak suka dia nak cuba buat betul dia cuba buat Endgame punya style. Terlampau banyak plot hole, terlampau banyak cerita tergantung dan mengerut. Aku cakap, memang aku kata aku suka 8/10. Tapi aku tak suka cara dia nak sampaikan few parts clue-clue tu. Kenapa kau nak tergantung macam tu? Yang pertama, yang itulah aku cakap ni, witness protection tu yang saksi dia hilang. Watak-watak dalam tu, yang Dottie tu kan dia tunjuk satu scene dekat dalam SWOT punya tu. Dia tunjuk kat whiteboard tu kan, siapakah setiap orang ni. Dia tak reveal pun siapa yang Dottie tu, yang tangan berdarah semua tu. Dia tak cerita semua. Apa jadi dengan Darcy? Takkan tu je karakter dia. Ya, aduh. So dia macam ni tau. Agatha Harkness ni technically she is like central to the plot. Tapi kita tak tahu sampai episode 7 ke 8. 8 kan. 8 dia buat reveal. Tapi saya sebagai orang yang tahu sikit-sikit tak ada cakap banyak mana pun. Biasa dengan nama Agatha Harkness, saya ingat ni karakter baik, asal dia tiba-tiba jadi jahat. And it's like a complete 180 of a character, which aku rasa aku tak kisah sangat. Tapi kalau aku tanya kawan-kawan aku yang tak pernah follow, macam orang those people yang tengok movie saja kan. So who is this character, macam like nak explain tu susah sikit. Saya dalam komik technically ni dia ni orang baik, memang baik gila. It's like macam memang mati masuk syurga lah. tapi dalam WandaVision, for whatever reason, aku rasa aku punya opinion sendirilah, dia guna karakter Agatha Harkness ini sebagai satu cara untuk cover dia punya plot hole. Macam-macam. Kalau kau ingat tak yang mid credit scene yang dia tunjuk Agatha Harkness punya intro tu. Itu basically kan dia explain benda-benda yang kau tak boleh explain sebelum ni, yang macam anjing dia mati. Agatha all along. It was all her all along. So macam dalam 3-4 minit tu dia basically explain semua plot hole yang ada dalam that entire season. Aku tak tahu this is deliberate ataupun memang kita kena explain benda-benda pasal kita tak tahu sama ada ke tak season 2. And this is the other thing kan. Kita tak tahu sama ada WandaVision akan ada season 2 atau tak. Walaupun it's kind of dia orang dah sequel bait dengan White Vision. But dia macam technically that Agatha Harkness punya character tu dia basically just guna
as a scapegoat untuk cover up. Convenient gila. You just introduce this one villain for like half an episode, kita tengok dia jadi watak jahat, and Wanda just basically block dia macam itulah orang just assume yang WandaVision akan ada another villain. End up villain dia hanya Agatha Harkness, Hayward, cakap saya lagi dengan cerita saya Hayward, dan juga Quicksilver. So Quicksilver villain kejap lah sebab dia kena villain sebenar WandaVision ialah Wanda Maximoff. Ya. Dan itu aku punya opinion lah. memang betul. Kalau siapa yang tak tahu dalam komik Scarlet Witch adalah orang jahat, bukan orang baik. Dia bukan hero, dia memang dia macam jahat. Dia macam Phoenix. Dia macam Dark Phoenix dalam X-Men lah. Dan bila orang shoot sebab Marvel letak banyak gila fan punya ni apa panggil fan theory. Fan theory bukan fan theory lah, nak puaskan hati peminat, fan service. Yes. Nak puaskan dia letak banyak gila clue dalam intro. Ada Nightmare punya hint, ada yang orang super strong punya hint, Mephisto punya hint. Lepas tu terus dia terus tak cerita langsung apa yang berlaku kat situ. Dia habiskan. Itu yang buatkan rasa marah gila. End up everything dia kata I kata all along juga. Dan bila kita tengok kat Vision tu pula, so lepas ni adakah karakter Vision akan ultimately berubah? Adakah Paul Bettany akan berlakon completely berbeza dengan karakter dia sekarang yang orang dah kenal? Ya, kita nak cakap pasal Shape of the Seers ke sekarang? Berat lah. Aku sort of faham apa yang dia nak cuba aku faham, tapi Shape of the Seers, but benda tu very heavy lah. Macam boleh, benda ni kita boleh cakap sampai bila-bila. Pasal technically yes, kita itu badan asal dia dengan memory dia. Tapi kita kena ingat bahawa secara teknikal dia punya roh dia memang dah tak ada. Dengan Mind Stone yang dah tak ada kan. Dia sekarang adalah basically a digital version of Vision into an old body. Dia restore balik kan. Dia sebenarnya apa? Sebenarnya Vision yang sekarang ni ialah cloud backup. Dia Hayward. Kita cakap pasal Hayward sikit. Hayward ni watak yang paling klise aku pernah jumpa dalam the whole MCU. Masa dia first keluar, dia jumpa Monica Rambeau, dia jahat. Dia jahat. Obvious sangat, terlampau obvious. Terlalu opaque sangat. Macam seriously Marvel, ini ke cara kau tulis skrip? Macam aku bila dah cakap macam kenapa aku pergi skor tinggi sangat Baru kau tahu kan? Tak, sebab bila kita dah bincang ni baru sedar macam dia reverse Phil Coulson. Reverse Phil Coulson. Sebab Hayward bila dia masuk dia macam baik, tapi dia ada aura, ada feeling confirm dia jahat. Memang confirm. Dia memang tak ada twist lain dah. Memang itu je. Cuma yang tak expect ni dia tipu semua orang yang dia kata Wanda curi mayat Vision. Padahal dia nak build balik Tapi macam mana dia boleh fake footage tu? Pasal kita tahu sebenarnya Wanda tak ambil pun body tu. Takkan tak ada orang kat dalam tu cakap. Adakah dia mengatakan bahawa Shield juga ada masalah macam adakah SWORD ada masalah macam Shield juga secretive within the so here's the thing. The other thing yang aku tak suka is apa tu SWORD. Dia tak explain. So SWORD I think macam Shield. Kalau Shield kita tengok, Shield dia explain daripada the first movie sampai berturut-turut. SWORD is tiba-tiba dia ada kat situ. Ini yang SWORD first appearance dalam MCU adalah Spider-Man Far From Home, yang mana dia keluar end credit scene tu, Fury lepak dekat pantai yang sebenarnya adalah angkasa, ada banyak scroll. So kalau Shield dia infiltrate with Hydra, SWORD is infiltrate by Kree and Skrull kan. So SWORD sebenarnya dah lama adalah MCU. Malah writer Agent of Shield dah cakap masa yang Agent of Shield dah jatuh tu, dia orang dah rename sebagai SWORD, tapi Marvel Studio tak bagi guna nama tu. So secara senyap SWORD dah exist beberapa tahun dah. So ni apa ni? Sejak Thor Dark World Civil War. Yang masa Captain America jahat Civil War kan, yang dia langgar semua peraturan Civil War. Aku rasa I think it as from a standpoint of orang yang faham bahasa Inggeris I think it's dah explain kot pasal SWORD and Shield. Yes. So aku tapi just orang lagi tahu Shield more than SWORD. Bila fikir balik, aku rasa dengan bangunan yang sama, I think boleh tahu ini sebenarnya pengganti kepada Shield. Betul. Memang pengganti, tapi dalam MCU SWORD ni adalah untuk menjaga senjata-senjata yang terlampau bahaya. Mungkin sebab kenapa dia buat macam ni? Spider-Man kita tengok kan, Michael Keaton punya karakter dia ambil semua baki-baki alien, dia buat senjata sendiri jadi ni. So make sense untuk SWORD tu tiba-tiba exist. Dia nak halang benda yang sama berlaku balik. Tapi macam kau cakap lah, dia tak explain. So orang yang tak baca komik dan tak baca fan theory tak akan tahu mana akan SWORD. Memang akan confused. Dia kalau even if you are, kalau kau tak baca komik and kau follow pun MCU daripada start sampai sekarang,
there is not a single mention of sword. Ya, memang before tak ada. this. Memang tak ada. Lepas tu kita kena tak cakap pasal Monica Rambeau ni. Monica Rambeau. All of a sudden dia dewasa dan dah ada kuasa dan pandai pakai Another kuasa missed dia. opportunity. Yes, betul. Dia just macam tu je. Kenapa dia tak tolong fight? Ya. Aku tak faham benda Dia tu. duduk, kenapa dia duduk tepi je? Tepi je. The whole scene. Dia dah masuk dalam tu. Ha. Dia dah fight dengan Wanda kejap. Ha. Lepas tu dia dah kena tangkap dengan Quicksilver tu. Lepas tu dia tu je dia buat. Dia tengok. Like, actually apa power dia sebenarnya? So Macam mana dia dapat power dia in the first place? Itu juga yang aku dah tengok okay. tapi macam tak berapa faham lagi macam mana dia orang. So aku dah tengok bahagian yang aku dah tengok beberapa episod tu repeat beberapa kali. So basically cara dia sampaikan, aku rasa Monica dah tahu yang dia ada something wrong with dia punya cell. Memang Bila dia something buat wrong. scanning badan. pasal dia masuk through the kedua. dimension. Basically berkali-kali sebelum kan. sebab kan dia kata kan dia cakap dengan Darcy ke, aku dah biasa dah dengan sel-sel pelik, mak aku kanser apa semua. So by the time aku tak rasa dia cakap pasal kanser mak dia je. Aku rasa dia dah pernah ada masalah kesihatan juga. So bila dia ada masalah kesihatan, maybe dia pun ada kanser ke apa, dan dia masuk dalam hex tu, dia punya sel berubah. Kat situ then dia sedar. Sebab kan perasan tak masa dia masuk dalam hex tu, dia punya body split pada 4 bahagian. Dan kuasa Monica Rambeau adalah exactly as Captain Marvel, which is gila kuat. Dia energy base, sama macam Captain Marvel. Sebab tu dalam komik nama dia adalah Photon, Spectrum dan juga Captain Marvel. So ini adalah dia punya introduction. But then again, macam aku cakap, introduction dia, ya Allah sayangnya. Dia boleh kot fight Vision putih awal, dia boleh fight Quicksilver. And come on lah, kalau betul nak bagi fan service, mana lari Quicksilver yang iconic tu. And Pasal, actually aku waiting juga for that particular scene pasal ada dia kat sini. Yes. He was still Quicksilver at the time. So macam memang dia bukan legit Quicksilver dalam tu, tapi dia ada power sama kan? dia still ada power. Walaupun power dia adalah based on the magic by Agatha, takkan tak boleh lari buat the iconic macam masa dia ambil gula-gula kat Halloween tu kan. Boleh je buat yang Ini membuatkan aku terfikir pasal kita tahu the whole production WandaVision ini berlaku semasa COVID. Ya, betul. Dan membuatkan adakah diorang terpaksa tukar story midway pasal tak boleh melakukan benda-benda yang dah plan? Yang tu hanya Darcy punya bahagian saja. Okay. Sebab tu Darcy punya bahagian ending dia langgar kereta Hayward je. Sepatutnya ada lagi elaborate plan pasal Darcy tu. Dan sebabkan dia COVID, Darcy dah balik ke dia punya negara asal. Diorang terpaksa teruskan shooting without Darcy. Okay. Part ending tu je. Itu that one scene kan dia cakap where's Darcy. Itu ada. Senang gila dia couple. And lagi tu make sense kan, sebab Darcy kan kena halang kat jalan. Yup. So tak tahu dah berapa hari dia sangkut kat situ. Aku rasa dia dalam loop. Sebab kan dekat after the Westview punya road di ujung kan memang ada masalah magic kat situ kan. But then again Wanda dah expand punya tu. Kenapa dia tak sampai awal? So betul lah cakap, antara plot hole dekat situ agak annoying kat lah, dia tak explain dengan betul. Lepas tu kita kena cakap kat pasal Wiccan and Speed. Apa akan jadi dengan anak-anak Wanda ni? Bukan dah mati ke dia orang? Dan diorang kita tahu daripada pemahaman aku ni, kalau pemahaman aku diorang tak pernah wujud pun. Diorang hanyalah manifestation. It's just manifestation of Wanda. Sama in juga that macam vision yang kita nampak ialah vision yang jadi they are not real. But itu yang buatkan orang timbulkan persoalan. Sebab pada pengakhiran WandaVision, dia dengar anak dia minta tolong. Mom, help. So bila keluar benda tu, buatkan orang timbul satu persoalan, adakah betul-betul Mephisto akan keluar dalam MCU? Sebab dalam komik anak-anak Wanda, Wiccan and Speed adalah serpihan roh Mephisto. So Wanda menggunakan kuasa dengan hebat, dia ambil serpihan Mephisto, jadikan anak-anak, sebab tu anak dia ada kuasa. Pasal tu Agatha cakap apa dia punya kuasa is actually chaos energy. Sebab at dia the same boleh time ni. it's like macam aku rasa this is the other problem. Dia keluarkan sikit-sikit all these tidbits of information. Tapi which all amounts to nothing. Macam tak ada. Dia Dan benda-benda tu pula ialah tidbits yang berlaku sangat macam tu je. Sampai unless you really pay attention, which is susah nak pay attention. Kalau dia movie mungkin boleh terima, tapi ini drama. It's 6 hours long. Dia boleh explain tapi dia tak nak explain. Macam Mobi cakap, possible ada part-part lain mungkin sebab COVID pun dia terpaksa rewrite. Sampai kan aku ada baca interview yang Matt Sherman kata
dah fan teori asyik nak Mephisto, nak asyik Nightmare, dia dah tak jadi hype. Mungkin dia nak tukar. Macam kalau dia tukar, memang cerita ni akan jadi teruk gila lepas ni. Sebab bila Kevin Feige dah sahkan WandaVision akan bersambung dalam Doctor Strange, buatkan aku question Doctor Strange adalah Multiverse of Madness. Siapa yang akan buka dunia-dunia lain masuk dalam MCU? Adakah Doctor Strange ataupun adakah Wanda? Korang rasa macam mana? Aku rasa Wanda. Sebab nak ambil anak dia. Yes, mungkin dia Aku tak tahu lagi because at the moment kita tak tahu lagi what extent is her powers yet. Memang kita tahu kita hanya cakap you are more powerful than the Sorcerer Supreme. Dia Technically itu adalah reference kepada kuasa dia, bukan dia specifically. Betul. So aku rasa aku still tak tahu macam mana dia nak kaitkan besides the fact that Wanda sekarang dah boleh buat apa nama yang tu yang dia pisahkan badan dengan roh tu yang astral projection. Astral projection. Dia boleh buat tu. So technically memang kita tahu okay from this point on dia memang dah start belajar macam mana cara-cara nak gunakan Doctor Strange belajar, jadi magic. Dia dah boleh cast spell ni. Because it makes so much sense untuk Doctor Strange appear at the end of WandaVision. Kalau kau fikir macam mana pun, Doctor Strange is the one who is responsible untuk all this multiverse Magic, ni. Betul. So kalau Wanda really memang nak buat benda macam ni, why aku tak tahu sama ada kekangan COVID ataupun budget ke sebagainya. Kita patut at least nampak kelibat Doctor Strange besides dia punya mention of by Agatha. Kalau dia tak boleh nak ambil Benedict Cumberbatch as a cameo for Disney, sebab kita tahu Benedict Cumberbatch tengah shooting Doctor Strange sekarang. Dia tengah shooting, Spider-Man pun tengah shooting. Spider-Man. They should have got in Wong. At least Kan? Patut dia datang ke? sebab Doctor Strange busy. Sebab siapa writer dia dah sahkan yang kenapa Doctor Strange tak tahu ada magic kuat tengah berlaku dalam dekat bumi ni. Dia orang kata sebab after Endgame semua dia punya tempat-tempat suci dia tu kan dah hancur semua kan. So dia orang tengah recover. So that's why orang-orang Doctor Strange semua busy macam gila malas kau explain macam tu. Macam senang je. Obviously after Endgame semua orang akan busy. Dah. Tapi ini dia agak lama lepas Endgame ke? 3 minggu. Baru 3 minggu. So memang aku boleh accept, tapi macam korang cakap hantarlah Wong ke. Banyak kot student-student Doctor Strange. Kalau tak hantar Doctor Strange, at least student Doctor Strange ke watak baru ke dia nak introduce. If you see a character from that place datang, ataupun just cameo daripada belakang. Ini pakaian daripada Doctor Strange. At least something. Kalau setakat sebut astral projection macam awak tak heran sangat. So tapi kalau Wanda buka dunia lain untuk masuk kat dalam ni, itu membuktikan drama WandaVision ni apa sebab dia dah move on. Origin story. Dia punya origin story basically. Sebab dia buat hacks ni semua adalah sebab dia tak boleh nak move on kematian Vision kan. Sebab tu dia buat benda tu. Tapi kalau dia buka balik portal ke benda tak tahu apa akan berlaku, nak dapatkan anak-anak dia, dan which is anak-anak dia tu pun adalah imaginary dia je, tak make sense untuk dia teruskan diri karakter dia. Dia the best explanation yang aku akan boleh bagi ialah technically speaking, pasal kita ingat yang Hex tu basically dunia ciptaan Wanda. It is basically a reality onto itself, pasal dia actually affect both dunia yang nyata and on top of that dia boleh basically is a real life augmented reality. The one thing yang aku punya teori sendiri ialah bila Wanda gave birth to these two babies, anak-anak dia, is technically a part of not only Mephisto but also herself. So technically speaking, Vision, pasal Vision at the end of the day itu hanya dia punya memory saja. Betul. Tapi dengan anak-anak dia ni, aku rasakan teori aku is because these children they are technically a part of herself. So bila dia pergi balik to where they came from, dia macam kau cakap tadi, Wanda ialah Nexus character. Betul. So bila these kids diciptakan di satu dunia, technically sebuah dunia-dunia yang lain pun mak dia sama. Betul. Make so, sense. Itu aku punya that is aku punya teori kenapa dia dengar that voice at the end of the season. So kalau itu teori kau, which is sama dengan teori aku, ni membuktikan dalam Doctor Strange 2, the villain itself is Scarlet Witch lah. Tak tahu. Apa lagi kalau Wanda sebab nakkan sangat anak dia, because kita kena ingat yes it's Multiverse of Madness, tapi aku tak rasa it's as easy as that.
Okay. Dia if we know Marvel, dia orang takkan buat story yang terlalu straightforward untuk movie dia orang. Ya, dia akan Mesti ambil ada- konsep komik Ya, dan dia ya, akan ya, twist ya, dengan ya, cara dia ya, tersendiri. To be fair, benda ni dah berlaku banyak. So for example, macam kalau kita tengok Age of Apocalypse, di mana Minder Magneto dalam kepala Xavier menghasilkan Apocalypse. menghasilkan apa? Apocalypse. Nama dia apa? Man, dah lama lupa. Tapi ada satu karakter, dia manifest karakter dia jadi benda tu. Kemudian Bukan Apocalypse tu. sama Betul. juga is it Apocalypse? Apocalypse ialah Lupa nama dia, Overlord ke apa? Apocalypse ni macam geng-geng Thanos. Dia zaman-zaman dulu, Eternals punya being. Lepas tu sama ke macam yang berlaku dalam apa cerita apa yang dia Dark Phoenix. Dark Phoenix, Karakter yang baik menjadi Jahat. Oh. So aku interested dengan kau punya teori bahawa Wanda Maximoff jadi evil person, jadi McGuffin dia, Big Bad. Tambahan lagi, kita akan cakap tentang kostum dia lah. Kostum dia memang bila tengok side by side sama dengan kostum Magneto dalam What's the Last One, Dark Phoenix kan? Dark Phoenix, ya. Dengan dia punya sama kat sini, Ya. dengan dia punya colour same tone. Betul. Macam are you hinting bahawa the hints are there? Ya. Tapi kita kena beware lah. Kita Ya, tahu betul. the whole thing Marvel. about Wanda Vision ni banyak sangat fan teori. Ya, ya. So Ya, macam ya. tapi aku tak boleh get out from the idea dan dia punya jacket semua sama macam Okay. So, dia mungkin ni yang aku nak cakap ni. Kan kalau dalam komik, Wanda Maximoff adalah anak kepada Magneto, right? Betul, yes. Tapi dalam ni dia tunjuk mak bapak dia adalah orang lain. orang lain. Sokovia. Ya. But then again, she's a Nexus being. Boleh jadi dekat dunia lain, bapak dia adalah Magneto. So, make sense kalau dia nak introduce Magneto from the other multiverse. So aku boleh terima teori tu kalau Boner dia ada role tambahan kepada apa yang dibuat. So katakan technically speaking kalau dia he is actually a being from another dimension, aku boleh terima. Yeah. So dia pergi balik dimension dia jumpa katakan Professor Xavier or whoever else kan. That aku boleh terima teori tu. But dia tak because tunjuk dia pull lagi, off a Mandarin, yeah. aku macam like, nah man, aku nak tengok macam mana dia pull off the multiverse punya theory. Because Itu from lah. what we see in Far From Home, which is kita ingat it is actually a multiverse theory. betul. Bagus tu dia swap tu. But again, dia basically pulled it back, cakap no, this is just fan fiction. Itu ya Spider-Man. Mysterio ialah is just Yeah. one big giant nerd yang ada pasal Marvel Universe. yang ada projection power. Tapi kan Tom Holland ada cakap pasal is this multiverse ke apa-apa dia sebut, and kan dia cakap dia belajar kat sekolah pasal fizik. So kat situ dah membuktikan dalam dunia Marvel memang ada konsep multiverse, tapi tak proven. Aku tahu kita ada konsep multiverse in the sense that Doctor Strange is there. Ya, betul. Itu yang dia punya the main pillar of that theory lah, yang ada betul. multiverse. Tapi at the same time kita tak pernah tengok even once macam mana multiverse ni boleh function dalam MCU. Ya, the only concept yang tak masuk akal yang Marvel dah berjaya bawa hanyalah time travel. Time travel, time travel dengan teleportation. Ya, itu je. Ya, itu je. Kalau konsep multiverse ni is quite big, kalau dia salah sikit, memang the whole concept akan jadi teruk dan Oh no, tak sorry. best. Technically there's another one, Ant-Man. Oh ya, Quantum Realm. Quantum Realm. Quantum Realm. Tu pun satu lagi. Tapi Quantum Realm, Kevin Feige dah cakap akan fokus kat time travel sebab dia punya villain pun adalah Kang the Conqueror, which is a time travel master. So mungkin dia tak akan kacau. Kita tengok semua filem-filem Ant-Man dia macam dia punya kaitan dengan filem-filem very subtle, very sikit je. So tak tahu sebab sekarang ni bila dia buat drama macam ni, dia dah bagi kita satu harapan yang drama-drama lain akan ada cameo-cameo daripada drama-drama yang sebelum. Tapi bila dia tamatkan drama dia macam tu, sekarang nak tahu akan ada cameo balik dalam drama lain ke, ataupun kita perlu tunggu terus tahun depan baru kita tahu sambungan dia ni. Yang aku boleh cakap ialah Marvel ada this ability untuk build from tak elok macam mana pun. Good example, Iron Man 2 is crap. Ya. Ant-Man 2 adalah crap. Betul. Thor Dark World adalah crap. So dia a bit uneven tapi dia orang boleh membaikinya. Dan adakah dia letak WandaVision dulu at the front of benda tu? Pasal WandaVision punya skrip yang paling lemah sekali.
Boleh jadi. Pasal lepas tengok Winter Soldier apa? Civil War. Apa Winter Soldier apa yang the Falcon. next Oh ya, Falcon and Winter Soldier tu minggu ialah depan. it's more straightforward, nampak lah macam lagi strong. It could be the Winter Soldier punya Lupa. macam Captain America Winter Soldier bagi aku is still the best movie lah MCU. Now expectation aku kat situ pula untuk cover pasal But it's gonna be more comedy tu. Ikut trailer lah. Ikut Tak, trailer is gonna bila be Obey cakap macam- macam tu, kita ingat WandaVision asalnya adalah show yang lambat lagi akan disiarkan. Kan dia bawa jadi WandaVision pertama kan sepatutnya Black Widow, then Eternals, Falcon, baru WandaVision. Dia tukar balik WandaVision jadi first, baru Black Widow, baru Eternal, baru Falcon. So Mungkin possible dia nampak kelemahan Skill WandaVision sebab mungkin Darcy tak dapat habis shooting macam It's just so that one cat tak apa, je kita lah. letak ni kat first dan kita susun filem-filem baru kita tengok Falcon. Itu yang paling mention kalau Obey cakap itu betul lah. Possible sebab pasal banyak orang lupa ada satu filem Hulk yang tak berapa best sebenarnya. Nobody ever talks about it dengan Orang lupa Edward dulu Norton. dia, Yeah. yes. It's one of the worst movie in the MCU. No one tak itu tahu. MCU tau. Robert Downey Jr. The original, ada the dalam first- tu. the That's the first one. Yeah. That's the first one. Robert Downey Jr. ada dalam tu, ada General apa? General Ross. General Ross pun ada dalam tu. The same actor, the same character, semua ada dalam So tu. they have this history of starting sangat lemah tapi Yeah. end really good. Okay, kita sekarang pun kita pun starting dengan kuat. Kita nak ending lah rasanya. So apa kita dah cakap cuba pengakhirannya ni? Okay, so aku rasa aku boleh pegang dengan opinion Obey yang WandaVision ni bermula dengan agak lemah dan kita akan tengok series TV akan datang yang lagi strong. Contohnya Falcon and Winter Soldier sebab satu episod 1 jam dengan 6 episod. Lepas habis Falcon kita ada Loki yang nampak lagi gempak. Tu looking Yang forward to that one, mungkin yang akan main time travel dan akan main rentas dunia ke apa. So aku ada harapan tinggi untuk siri yang seterusnya. Nazrin? So WandaVision okay. Kita nak tengok ending dia macam a bit tergantung. Kita tak tahu sama ada macam dia akan sambung directly kepada Doctor Strange ataupun WandaVision season 2 kalau ada season 2. Kalau ada. Yes, macam Fayyum aku pun look forward to Falcon and Winter Soldier, khususnya kita nak tahu siapa the next Captain America. Ya, itu paling penting. Aku really rasa kita akan tahu siapa who is the next Captain America. Steve Rogers dah sign kontrak baru. Oh ya ke? Ya, aku tahu. Aku tak tahu. Cameo je kot, cameo je kot. But Dia time travel dia bawa balik kata. Loki kot. Oh ya. Possible. So yeah, WandaVision starting a bit slow, ending pun macam but good ideas were had. Nampak apa yang diorang cuba nak sampaikan. But yeah, looking forward to MCU Phase 4. Phase 4. Ya, Phase 4. So siapa nak tengok WandaVision tak boleh tengok secara rasmi lagi kat Malaysia. Korang kena subscribe Disney Plus dekat US dan gunakan VPN Premium yang mana dia punya server pun agak limited dah sekarang sebab Disney dah mula tendang seorang-seorang yang pakai VPN. So tak apa, tak lama lagi korang boleh tengok. Tak lama lagi, sabar je okay. So Apa yang kau tahu ni? Ada di Malaysia. Bila? saja je nak bagi hype sikit. Okay, jadi itu je daripada aku Fahim. Oberfin. Nazrin. Jumpa lagi dalam video Axis akan datang. Bye.